Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tiomex. Saya suka makan burger. Memudahkan ungkapan algebra yang berikut. Baik, untuk soalan latih diri 4.1, kita akan menggunakan hukum-hukum indeks yang kita telah belajar semasa di tingkatan 3. Pertama sekali kita lihat soalan A. Kita ada 5 kuasa 3x darab 5 kuasa x per 5 kuasa negatif x. Di sini kita perlu faham nombor 5 di sini adalah asas. Okey? Manakala kuasa 3x, kuasa x dan kuasa negatif x, semua ini adalah indeks. So, untuk selesaikan soalan ini, pertama sekali kita perlu lihat simbol di antara dua sebutan ini. Kita boleh perhatikan simbol di antara mereka adalah darab. Kalau kita ikut hukum indeks, jika kita ada dua sebutan yang mempunyai asas yang sama, kita boleh gabungkan indeks mereka. Kalau sini kita ada simbol darab, bermaksud kita akan cari hasil tambah 3x dengan x. Jadi saya boleh tulis 5 kuasa 3x tambah x per 5 kuasa negatif x. Yang ni kita salin sahaja. Kemudian kita boleh permudahkan bahagian atas. Kita ada 5 kuasa 4x per 5 kuasa negatif x. Selepas itu kita perhatikan bahagian atas kita ada satu sebutan. Bahagian bawah ada satu sebutan. Di mana asas mereka adalah sama, iaitu 5. Jadi kita boleh buat apa? Ingat, per di sini bermaksud bahagi. Kalau kita ada dua sebutan yang mempunyai asas yang sama, kita boleh cari hasil tolak indeks mereka. Iaitu 4x tolak negatif x. Maka saya boleh tulis 5 kuasa 4x tolak negatif x. Okey, tadi ialah darab kan, kita boleh cari hasil tambah indeks mereka. Tetapi sekarang ialah bahagi. Jadi kita boleh cari hasil tolak indeks mereka. Dan kita permudahkan dapat apa? 5 kuasa 5x. Boleh? Ini sahaja. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan B. Kita ada 7 kuasa B tolak 2 tolak 7 kuasa B per 7 kuasa B tambah 3. Perhatikan asas mereka adalah sama, iaitu 7. Cuma indeks mereka tak sama sahaja. Dan di sini kita perlu berhati-hati, kita perlu lihat pada simbol di antara dua sebutan ini. Kita boleh nampak simbol di antara mereka adalah tolak. Kalau kita ikut hukum indeks, kita tak boleh gabungkan mereka menjadi satu sebutan. Kalau simbol itu adalah darab ataupun bahagi, kita boleh gabungkan dua sebutan jadi satu sebutan. Tetapi sekarang ialah tolak kan, kita tak boleh gabungkan. Maka kita perlu buat apa? Kita boleh asingkan sebutan ini kepada dua sebutan. Bagaimana asingkan? Kita boleh tulis dalam bentuk 7 kuasa B per 7 kuasa 2. Kenapa boleh tulis macam ni? Macam tadi, nampak tak? Kalau kita ada bentuk ini, kita boleh tulis 4x tolak dengan negatif x. Tadi kita boleh tukarkan dua sebutan ini kepada satu sebutan. Tetapi sekarang kita ada satu sebutan ini, kita boleh tukar kepada dua sebutan ini. Jadi proses ini adalah terbalik kepada proses tadi itu. Okey? So kita boleh tulis 7 kuasa B per 7 kuasa 2. Selepas itu, yang ini kita boleh salin saja. Tolak 7 kuasa B. Yang bahagian bawah itu kita juga boleh asingkan. Oleh sebab sini terdapat simbol tambah, maka kita boleh asingkan jadi apa? 7 kuasa B darab dengan 7 kuasa 3. Jadi ingat, kalau sini simbol tambah, kita boleh asingkan jadi darab. 7 kuasa B darab 7 kuasa 3. Selepas itu, kita boleh permudahkan bahagian atas. Ini kita boleh tulis 1 per 7 kuasa 2 darab dengan 7 kuasa B. Tolak dengan 7 kuasa B. Boleh? Per, biasanya nombor saya akan tulis di depan 7 kuasa 3 darab dengan 7 kuasa B. Dan kita perlu permudahkan bahagian atas lagi. Sini sebenarnya ada 1. 1 darab dengan 7 kuasa B. Jadi kita boleh faktorkan 7 kuasa B keluar. 7 kuasa B kita faktorkan keluar jadi apa? 1 per 7 kuasa 2 tolak dengan 1. Bahagi dengan
7 kuasa 3 darab dengan 7 kuasa B. Selepas itu kita boleh masukkan 7 kuasa B. Ini dengan ini kita masukkan. Okey. Dan kita hanya tinggal bahagian atas per 7 kuasa 3. Dan di sini kita perlu faham, jika kita ada 1 per 7 kuasa 2, bahagi dengan 7 kuasa 3, kita akan dapat 1 per 7 kuasa 5. Tolak dengan 1 per 7 kuasa 3. Ini ialah jawapan. Dan bahagian ini kita tak perlu tekan kalkulator, kita hanya biar macam tu saja. Sebab soalan minta kita permudahkan, bukan minta kita hitung. Jadi kita boleh tinggalkan macam ni saja. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan C. Di sini kita ada asas 9, dan sini 81. Dan kita tahu sebenarnya 81 boleh ditukarkan kepada asas 9. Jadi nanti saya akan tulis 9 kuasa 2. Dan untuk bahagian atas, kita nampak simbol di antara mereka adalah tambah. Kalau nampak tambah ataupun macam tadi tolak, kita perlu buat apa? Kita perlu asingkan sebutan ini dan asingkan sebutan ini. Bergantung pada simbol di antara A dengan 3, bergantung pada simbol di antara A dengan 4. Oleh sebab sini adalah tolak, jadi saya boleh asingkan jadi apa? 9 kuasa A per 9 kuasa 3. Tambah ini kita salin. Yang ini kita boleh tulis 9 kuasa A darab dengan 9 kuasa 4. Jadi ingat, kalau sini tambah, kita boleh asingkan jadi darab. Kalau sini tolak, kita boleh asingkan jadi per ataupun bahagi. Per apa? 9 kuasa 2. Boleh? Selepas itu, macam tadi, kita boleh permudahkan bahagian atas. Kita boleh tulis 1 per 9 kuasa 3 darab dengan 9 kuasa A. Dan nombor ini saya akan tulis di depan, 9 kuasa 4 darab dengan 9 kuasa A. Per 9 kuasa 2. Selepas itu kita ada 9 kuasa A di sini, sini pun ada 9 kuasa A. Jadi saya boleh faktorkan keluar. Maksudnya saya boleh tulis 9 kuasa A, kita faktorkan keluar. Tinggal apa? 1 per 9 kuasa 3 tambah 9 kuasa 4 per 9 kuasa 2. Okey, dan ini kita masih boleh permudahkan. Kita salin 9 kuasa A. Kemudian kita boleh sebutan ini bahagi 9 kuasa 2. Jadi kita boleh buat apa? 1 per 9 kuasa 5. Dan lepas tu kita ada 9 kuasa 4 per 9 kuasa 2. Oleh sebab per kan, jadi kita boleh tulis 9 kuasa 2. Sebab 4 tolak 2 kita dapat 2. Okay, ini sahaja. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan D. Untuk soalan D, kita ada C kuasa 4 D kuasa 3 darab dengan C kuasa 3 D kuasa 5. Sama juga, kita perhatikan simbol di antara mereka. Di sini adalah darabkan. Bermaksud kita boleh gabungkan kedua-dua sebutan ini jadi satu sebutan. Kita boleh perhatikan C dengan C ini asas yang sama. Okay? Dan D dengan D asas yang sama. Jadi kita boleh buat apa? Gabungkan C kuasa 4 dengan C kuasa 3. Sebab sini darab, jadi saya boleh tulis C kuasa 4 tambah 3. Darab dengan D kuasa 3 tambah 5. Kalau darab, kita boleh cari hasil tambah indeks mereka. Kemudian kita dapat C kuasa 7 darab dengan D kuasa 8. Simbol darab tidak perlu ditulis. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan E. Baik, di sini kita ada kuasa 3 bagi sebutan ini. Darab dengan X kuasa 3, Y kuasa 5. Pertama sekali, kita perlu menggunakan hukum indeks untuk memudahkan sebutan ini. Di sini kita ada X kuasa 1 dan di luar ada kuasa 3 kan. Kalau ikut hukum indeks, kita boleh cari hasil darab indeks mereka. Jadi saya boleh tulis X kuasa 1 darab 3 jadi 3. Ingat ini darab bukan tambah. Kemudian kita salin asas Y. 2 darab 3 kita dapat 6. Dan sebutan ini kita salin saja. Tanda kurung tak perlu tulis. Selepas itu, macam tadi, kita perhatikan simbol di antara mereka adalah darab. Jadi kita boleh gabungkan sebutan ini dengan sebutan ini. Di sini kita ada asas X. Di sini ada asas X. Jadi kita boleh gabungkan dua sebutan ini. Kemudian kita ada asas Y. Sini pun ada asas Y. Kita juga boleh gabungkan mereka.
Untuk X, kita boleh tulis X kuasa 3 tambah 3. Ingat, kalau sini simbol darab, kita boleh cari hasil tambah indeks mereka. Darab dengan Y kuasa 6 tambah 5. Kemudian kita boleh pemudahkan dapat X kuasa 6, sini Y kuasa 11. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan F. Baik, untuk soalan F, kita juga ada kuasa 2 di luar untuk sebutan ini dan kuasa 3 untuk sebutan ini. Pertama sekali, kita perlu pemudahkan sebutan masing-masing. Contohnya, kita boleh darabkan indeks mereka. Jadi di sini kita ada 7 kuasa 2. Kenapa 2? Sebab 1 darab 2 kita dapat 2. Kemudian kita salin X. Negatif 1 darab 2, negatif 2. Selepas itu kita boleh pemudahkan sebutan ini. 49, negatif 2 darab 3, negatif 6. X, sini kuasa 1 kan? 1 darab 3, 3. Kuasa untuk Y juga 1. 1 darab 3, jadi kita boleh tulis Y kuasa 3. Selepas itu, kita nampak 7 kuasa 2 sebenarnya adalah 49. Kenapa saya perlu tulis 49? Sebab sini ada 49. Okey, nanti saya akan gabungkan mereka. 49 X kuasa negatif 2 darab dengan ini. Selepas itu kita boleh buat apa? Kita boleh gabungkan sebutan ini dengan sebutan ini. Sebab sini 49 kuasa 1 darab dengan 49 kuasa negatif 6. Kalau sini darab, kita boleh buat apa? Kita boleh cari hasil tambah indeks mereka. Maka saya boleh tulis 49 1 tambah negatif 6. Dan sama juga kita ada X dengan X kan? Asas mereka adalah sama. Kita boleh gabungkan mereka. Jadi X kuasa negatif 2 tambah 3. Kalau sini darab, kita boleh cari hasil tambah indeks mereka. Dan masih tinggal Y kuasa 3, kita salin sahaja. Kemudian kita pemudahkan bahagian ini, 49 kuasa negatif 5. Dan ini kita dapat X kuasa 1, Y kuasa 3. Untuk menjadikan dia lebih kemas, biasanya kita akan pindahkan ini ke bahagian bawah. Jadi saya boleh tulis X, Y kuasa 3 per 49 kuasa 5. Dan nombor ni agak besar, kita tak perlu tekan kalkulator. Kita boleh biar macam ni saja. Sebab soalan minta kita pemudahkan. Kita bukan berminat nak tahu nilainya. Kita cuma nak menukarkan sesuatu yang kompleks kepada sesuatu yang mudah. Ini saja. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan G. Untuk soalan G, kita ada simbol darab dengan simbol bahagi. Untuk soalan seperti ini, biasanya kita perlu pemudahkan sebutan masing-masing. Kuasa 3 ini untuk keseluruhan ini. Dan kita tahu sini adalah kuasa 1 kan. Jadi 1 darab 3 jadi apa? 3. 3 kuasa 3. Kemudian kita salin X. 2 darab 3, 6. Salin Y. Sini kuasa 1 kan. 1 darab 3, 3. Dan kita salin darab X kuasa 12. Sebab 3 darab 4 dapat 12. Bahagi dengan X kuasa 16, Y kuasa 2. 3 kuasa 3, kita dapat 27. Kemudian yang lain kita salin dulu. X kuasa 6, Y kuasa 3, darab dengan X kuasa 12, bahagi dengan X kuasa 16, Y kuasa 2. Salin saja. Selepas itu, kita cuba gabungkan dua sebutan ini dulu. 27 darab dengan 1, kita dapat 27. X kuasa 6 darab dengan X kuasa 12. Kita dapat X kuasa 6 tambah 12. Y kuasa 3 kita salin. Bahagi dengan sebutan ini. Oke, nampak tak? Kita fokus dua sebutan ini dulu. Gabung jadi satu. Dan ini kita salin dulu. Selepas itu kita boleh dapat 27 X kuasa 18. Y kuasa 3. Bahagi dengan X kuasa 16. Y kuasa 2. Di sini kita boleh bahagikan satu per satu. 27 bahagi dengan 1, kita dapat 27. X kuasa 18 bahagi dengan X kuasa 16. 18 tolak dengan 16, kita dapat 2. Kita salin Y. 3 tolak 2, kita dapat 1. Kalau nampak bahagi, kita cari hasil tolak indeks mereka. Ini saja. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan H.
Sama juga kita perhatikan simbol di antara mereka adalah darab. Kalau darab, nanti kita boleh gabungkan mereka jadi satu sebutan. Dan sebelum itu kita perlu permudahkan sebutan ini dulu. Sini ada P kuasa 2 dan di luar ada kuasa 5. Jadi saya boleh tulis P kuasa 10 sebab 2 darab 5 dapat 10. Dan Q kita salin, negatif 1 darab 5, negatif 5. Darab dengan Q kuasa 8. Selepas itu kita salin P kuasa 10 dan Q kuasa negatif 5 dengan Q kuasa 8 boleh gabungkan jadi satu sebutan. Q kuasa negatif 5 tambah 8. Kita cari hasil tambah indeks mereka. Maka kita dapat P kuasa 10, Q kuasa 3. Jika tak ada soalan, kita lihat soalan I. Untuk soalan I, sama juga kita perhatikan ada simbol darab di antara mereka. Nanti kita boleh gabungkan mereka jadi satu sebutan. Sebelum itu, kita perlu permudahkan sebutan ini. Di sini kita ada P kuasa 1 dan di luar ada kuasa 4. Jadi kita ada P kuasa 4. 5 darab 4 kita dapat 20. Darab dengan P kuasa 3. Kemudian kita boleh gabungkan mereka. Oleh sebab asas P yang sama, kita boleh cari hasil tambah indeks mereka. 4 tambah 3, 7. Dan Q kuasa 20 kita salin sahaja. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat soalan J. Baik, untuk soalan J, kita perhatikan terdapat simbol bahagi di antara dua sebutan ini. Sama juga kita boleh permudahkan sebutan masing-masing. Di sini kita ada asas 49. Kita salin. Negatif 2 darab 3, negatif 6. Kemudian sini kuasa 1 kan. Jadi kita boleh tulis X kuasa 3, Y kuasa 3. Dan ini kita boleh salin 7 kuasa negatif 2. Sebab sini 1 kan. 1 darab negatif 2 dapat negatif 2. Kemudian kita salin X kuasa negatif 2, Y kuasa negatif 2. Selepas itu kita perhatikan sini kita ada asas 49 dan di sini kita ada asas 7. Mungkin kita boleh tukar kepada asas 7. Jadi saya boleh tulis 7 kuasa 2, betul? Yang ini kita salin. Ini kita pun salin. Selepas itu kita boleh menggunakan hukum indeks untuk bahagian ini. Kita ada 7 kuasa negatif 12. Yang lain kita salin saja. Oke, selepas itu kita boleh permudahkan nombor ini dengan nombor ini. Oleh sebab asas sama, kita boleh buat apa? 7 kuasa negatif 12 bahagi bermaksud kita tolakkan indeks negatif 2. Kemudian X kuasa 3 bahagi X kuasa negatif 2. Kita boleh cari hasil tolak indeks mereka. X kuasa 3 tolak negatif 2. Dan akhir sekali kita ada Y kuasa 3 bahagi dengan Y kuasa negatif 2. Maka saya boleh tulis Y kuasa 3 tolak negatif 2. Permudahkan ini kita dapat 7 kuasa negatif 10. X kuasa 5. Y kuasa 5. Dan bentuk ini kurang kemas, kita boleh pindahkan ini ke bawah. X kuasa 5, Y kuasa 5 per 7 kuasa 10. Dan nombor ini sebenarnya agak besar, kita boleh biar macam ini saja. Tak perlu tekan kalkulator. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan K. Untuk soalan K, kita perhatikan terdapat simbol bahagi di antara dua sebutan ini. Jadi kita boleh bahagikan sebutan demi sebutan. Oke, contohnya kita ada 20 bahagi 4. Kita boleh dapat apa? 5. Kemudian kita ada X kuasa negatif 7 bahagi dengan X kuasa 3. Bermaksud apa? Cari hasil tolak indeks. Negatif 7 tolak dengan 3. Dan akhir sekali kita ada Y kuasa 2 bahagi dengan Y kuasa negatif 4. Y kuasa 2 tolak negatif 4. Pemudahkan lagi kita dapat X kuasa negatif 10, Y kuasa 6. Tetapi bentuk ini kurang kemas, kita boleh susun semula. Kita boleh tulis 5Y kuasa 6 di atas per X kuasa 10 di bawah. Ini adalah jawapan untuk soalan K. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan L. Untuk soalan L, kita perhatikan terdapat simbol bahagi di antara dua sebutan ini.
Sama juga kita boleh bahagikan satu demi satu. Contohnya 6 bahagi 36. Jadi saya boleh tulis 6 per 36. Kemudian kita ada A kuasa 7 bahagi dengan A kuasa 3. Jadi saya boleh tulis A kuasa 7 tolak 3. Sebab sini bahagi. Dan akhir sekali kita ada B kuasa negatif 2 bahagi dengan B kuasa negatif 4. Jadi saya boleh tulis B kuasa negatif 2 tolak dengan negatif 4. Memudahkan kita dapat 1 per 6 A kuasa 4 B kuasa 2. Ini saja. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.